Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Fatin Afika binti Amran yang bernombor matrik 1827150. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita kanak-kanak yang bertajuk Pendakian yang ditulis oleh T. Albert. Pendakian ditulis oleh T. Albert. Mandy sangat beruntung kerana dia dan ibunya tinggal bersama atuk dan nenek. Hal ini kerana dia lebih suka menghabiskan masa dengan atuknya. Atuknya selalu sahaja sibuk melakukan sesuatu dan menjadikan Mandy sangat seronok untuk melihat, belajar dan kadang-kadang menolong datuknya menyiapkan kerjanya. Atuk, apakah yang atuk hendak meminai di bengkel pada hari ini? Tanya Mandy. Dia ketawa kecil sambil mengatakan, nampak seperti atuk sedang bermain dengan dua batang kayu panjang ini sahaja. Iyalah Mandy, atuk nak minta tolong cucu atuk untuk membuat dua tongkat. Satu tongkat untuk cucu dan satu lagi untuk atuk. Pasti cucu akan terkejut nanti, ujar atuknya. Baiklah, Mandy menjerit riang. Di manakah harus saya mula ya? Selepas beberapa ketika, akhirnya Mandy telah menyiapkan tongkat itu hasil daripada pertolongan daripada atuknya. Dua tongkat tersebut merupakan tongkat yang paling cantik yang pernah dia lihat. Keesokan paginya, Mandy tidak menggunakan penggera untuk mengejutkan dirinya bangun. Selepas sahaja bangun dan bersiap, dia bersedia untuk memulakan harinya sebaik sahaja terbitnya matahari. Dia pergi ke dapur dan melihat atuknya sedang membungkus sandwich, air, makanan ringan dan barang-barang lain ke dalam beg sandang mereka. Lihat seperti kita akan pergi mendaki selepas sekian lamanya, kata Mandy. Kita akan mendaki sepanjang hari, jawab atuknya. Atuk rasa kita dah ada semuanya ni. Ambil tongkat cucu dan mari pergi mendaki. Bagaimana pula sarapan kita, Atuk? Tanya Mandy. Oh, rasanya Atuk lupa nak beritahu yang kita akan berhenti untuk makan sarapan di kedai sewaktu dalam perjalanan nanti. Balas atuknya sambil mengukir senyuman. Maka, bermulalah perjalanan mereka. Selepas menikmati sarapan pagi yang lazat dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka tiba di kaki gunung dan juga di permulaan laluan pendakian ke gunung. Cantiknya, ujar Mandy. Di manakah kita akan mendaki, Atuk? Sehingga ke puncak gunung sana. Di situlah kita akan menikmati makan tengah hari, rehat dan juga mungkin berenang. Selepas itu, baru kita mendaki turun ke bawah, jawab atuknya. Berenang, ujar Mandy sambil menunjukkan keterujaannya. Ada tasik di atas gunung sana ya, Atuk? Ya, cu, jawab atuknya lagi. Terdapat sebuah kolam yang dikelilingi dengan batu besar yang rata. Batu-batu tersebut telah diukir semasa zaman ais yang lalu dan kolam itu sekarang telah dipenuhi dengan air jernih dan juga sejuk. Wah, hanya ungkapan itu sahaja yang mampu dituturkan oleh Mandy. Semasa mereka mendaki gunung, Mandy bertanyakan terlampau banyak soalan. Apakah jenis pokok yang terdapat di situ? Berapakah ketinggiannya? Adakah terdapat beruang sekitar kawasan pergunungan ini? Adakah terdapat orang di atas gunung sana? Bagaimana pula jika kami tersesat? Adakah terdapat ular di sana? Soalan terakhir semestinya, adakah kita sudah sampai atau belum? Atuk Mandy menjawab semua persoalan dengan sebaik mungkin dan menjelaskan bahawa mereka sedang berada di kawasan yang masih mengekalkan keasliannya. Tidak terdapat ramai orang di sini, tetapi kawasan ini mempunyai segala jenis hidupan liar termasuk beruang. Atuk menolong Mandy untuk memahami dan menghormati kecantikan alam semula jadi yang berada di sekeliling mereka, terutamanya haiwan.
Atuk mengajar Mandy untuk menggunakan kompas dan cara-cara untuk kekal lebih selamat semasa mendaki. Contohnya, sebelum memulakan perjalanan, pastikan tongkat anda berada di sisi untuk pastikan haiwan seperti ular tahu yang anda berada di situ. Dendangkan sebuah lagu atau membuat bising untuk pastikan haiwan-haiwan yang bersaiz besar tahu anda berada di kawasan mereka. Mandy, ada beberapa perkara yang perlu cucu ingat sewaktu mendaki atau pergi ke mana-mana sahaja. Bumi ni ibarat ibu kita dan kita perlu menjaganya dengan sebaik mungkin. Semua kehidupan adalah suci. Pastikan kita layaninya dengan hormat. Ambil yang perlu sahaja dari bumi dan jangan melampaui batas. Nikmati perjalanan hidup dan pastikan tidak meninggalkan satu kesan pun kepada bumi. Ujar atuknya dengan suara yang perlahan. Semasa mereka mendaki lebih tinggi, hutan menjadi semakin lapang dan Mandy melihat sebuah kolam yang dikelilingi dengan batu besar yang rata. Rasanya seperti berada di dunia lain apabila tibanya mereka di situ. Mandy memilih sebuah batu yang besar yang memanjang sehingga masuk ke dalam air untuk mereka berehat. Kawasan ini disirami dengan panasnya matahari dan merupakan tempat yang sesuai untuk mereka menikmati makan tengah hari. Semasa atuknya sedang menghidangkan makanan, Mandy mendekati ke kolam tersebut dan menggoyangkan jarinya di dalam air sejuk itu. Dan dengan serta-merta, ikan-ikan kecil datang mendekati dan menggigit jarinya. Dia menjerit ketakutan dan baru menyedari bahawa ikan-ikan itu hanyalah ingin tahu mengenai jarinya. Selepas itu, dia memasukkan kembali tangannya ke dalam air dan melihat ikan-ikan mengelilingi jarinya. Mandy ketawa dan bermain dengan ikan tersebut sehinggalah dia mendengar atuknya bersuara, "Masa untuk makan tengah hari, Mandy." Selepas makan tengah hari dan berehat seketika, mereka pergi berenang pula. Air kolam tersebut agak dalam dan Mandy masih tidak dapat mencecah hingga ke dasar kolam walau sebanyak mana pun dia mencubanya. Dia ketawa kecil setiap kali ikan-ikan cuba untuk menggigit badannya. Dia juga berkesempatan melihat seekor rusa datang ke kolam untuk meminum air. Hari ini merupakan hari yang paling indah tetapi dia berasa sedih apabila mendengar atuknya berkata, "Mandy, sudah tiba masanya untuk kita keringkan badan dan kita perlu mendaki turun ke kereta sekarang." Selepas memastikan bahawa semuanya berada dalam keadaan sebelumnya, mereka pun memulakan perjalanan pendakian menurun gunung. Selepas beberapa minit, Mandy bertanya, "Atuk, bolehkah kita menggunakan laluan yang lain untuk mendaki turun dari gunung?" "Boleh saja. Tiada masalah pun menggunakan laluan yang lain," balas atuknya. Selepas beberapa ketika, laluan tersebut mula bercampur dengan semak yang berada di sekeliling dan akhirnya laluan itu hilang sepenuhnya. "Saya takutlah. Saya rasa kita sudah tersesatlah, Tok," ujar Mandy. "Tidak, kita tidak sesatlah, Cu," balas atuknya. "Cumanya kita tidak berada di laluan untuk menurun gunung sahaja. Jadinya kita hanya perlu meneruskan pendakian turun gunung sahaja dengan berpandukan laluan kereta kita. Nikmati saja pemandangan ni dan nikmati pengembaraan pendakian kita buat pertama kalinya." Semasa mereka meneruskan perjalanan mendaki turun gunung, Mandy berkata, "Atuk, saya ada masalah di sekolah dan saya tidak tahu kepada siapa harus saya bercerita." "Ceritakanlah kepada atuk," ujar atuknya. "Saya nak, tetapi atuk ialah atuk. Atuk mungkin akan marah disebabkan atuk ialah ahli keluarga saya, bukan seperti seorang kawan." Kata-kata Mandy membuatkan atuknya berfikir panjang. Selepas berfikir seketika, ada betulnya cakap si Mandy. Sebagai seorang atuk, semestinya dia akan memarahi Mandy atau pasti hatinya akan terluka. Tetapi Mandy memerlukan orang dewasa untuk dijadikan sebagai kawan. "Mandy," ujar atuknya di dalam nada suara yang tegas. "Atuk berjanji apa sahaja yang kita buatkan ini hanya kita berdua sahaja tahu. Dan atuk tidak akan memarahi atau bercakap dengan Mandy sebagai seorang atuk.
Tetapi anggap sahaja Atuk ini sebagai sahabat lama. Sudikah Mandy untuk bercerita dengan Atuk? Adakah itu satu perjanjian? Tanya Mandy. Ya, ujar Atuknya lembut sekali. Seperti yang Mandy tahu, Atuk tidak pernah memungkiri janji. Mandy memberi sebuah pelukan yang erat dan dia mula bercerita kepada Atuknya. Akhirnya mereka tiba di kaki gunung, tempat letaknya kereta mereka. Sebelum mereka pulang, Atuknya berfikir sejenak dan berkata, "Wahai cucuku, jika cucu memerlukan Atuk sebagai seorang kawan dan bukannya melihat sebagai seorang atuk, angkatlah tongkatmu itu dan ajaklah Atuk untuk pergi mendaki. Itulah kod rahsia kita. Hari ini merupakan hari yang paling terbaik," kata Mandy. "Saya bersama dengan atuk saya. Ia juga merangkap sahabat baik. Serta saya juga ada sebatang tongkat." Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.